Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Puteri Fira Afandi, MJT dari Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia ataupun PGIRM. Berkenaan KWSP Air Bersasar, kenyataan Datuk Seri Ahmad Maslan angkuh, kata Datuk Wan Saiful, dan penjelasan tuntas dari Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim mengenai perbahasannya petang semalam. Itu kita akan saksikan videonya selepas penjelasan dari Datuk Wan Saiful Wan Jan ini nanti, okey? Sebelum tu, sharekan video ini, like dan komen supaya komen anda dilihat oleh yang berkenaan, ya. Jom kita teruskan. Kenyataan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan bahawa kerajaan tidak bercadang melaksanakan sekali lagi pengeluaran KWSP bersasar daripada dana kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disifatkan sebagai angkuh. Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, pengenalan akaun ketiga iaitu akaun fleksibel membayangkan kerajaan hari ini tidak mendengar rintihan rakyat susah. Berdasarkan kepada kenyataan Ahmad Maslan itu, jelas bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus-menerus gagal memahami situasi yang dihadapi pencarum KWSP yang terkesan, ya. Katanya menerusi kenyataan pada Selasa, menurut beliau adalah tidak masuk akal akaun ketiga yang mula diperkenalkan tahun hadapan akan melegakan kesusahan dihadapi rakyat. Mereka sedang susah sekarang, katanya. Wan Saiful berkata lebih menyedihkan pencarum merayu mengeluarkan wang tabungan mereka sendiri dan bukan wang kerajaan. Malangnya nak guna duit sendiri pun nampaknya kerajaan tidak membenarkan. Ya. Beliau yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia mendakwa pengenalan akaun fleksibel sebenarnya merupakan pengakuan kerajaan bahawa fasiliti sokongan akaun FSA2 yang diperkenalkan tahun lepas gagal teruk dan langsung tidak membantu rakyat secara hakiki. Ada di antara mereka yang perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan segera. Ada yang kereta kena tarik, rumah kena lelong, kena halau dari rumah sewa, malah lebih meruncingkan dikejar oleh ceti-ceti haram ni, ya. Adalah tidak munasabah pembukaan akaun ketiga akan menyelesaikan situasi sukar pencarum-pencarum ini, sedangkan pengeluaran bersasar akan membolehkan pencarum menyelesaikan serta-merta. Bukankah itu lebih baik, kan? Pada Isnin, Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan kerajaan sedang memutamatkan akses pengeluaran bagi akaun fleksibel KWSP mulai tahun hadapan. Bagaimanapun, kaedah dan peratusan simpanan akaun fleksibel belum diputuskan, ya. Penjelasan tuntas dari YB Datuk Seri Syahidan Kasim mengenai perbahasannya petang semalam. Sebelum kita lihat video Datuk Seri Syahidan Kasim, sesiapa yang nak menjana income dengan perfume PFA boleh PM saya di inbox secepat yang mungkin, ya. Okey, jom kita saksikan VT ini. Sekarang ni mereka mencadangkan SG4. Sokong SG4 sebab dia merupakan satu cara pendekatan pertumbuhan ekonomi yang harus diberi perhatian oleh sebuah pihak. Dabi masuklah Arau, tak bagi langsung. Arau ni macam mana kita bersahabat ni Arau? Arau kata sahabat. Tapi Arau kata saya menerima nasib kurang baik pada hari ini. Speaker yang pengusikan mesyuarat telah bertukar pada masa tersebut. Saya nak landing. Patutnya landing ni dia bagilah seminit 2 minit dia akan bagi. Tapi nampaknya tadi bila saya telah diganggu oleh Hulu Langat, saya tidak dibenarkan bercakap lagi. Saya ingin bercakap pasal KWSP. Saya ingin bertanya kepada kerajaan berhubung dengan akaun fleksibel nombor 3. Dia kata ada akaun nombor 3 yang akan dibuat oleh kerajaan pada tahun hadapan. Jadi saya ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan akaun ketiga ataupun flexi akaun yang lebih fleksibel, dan saya akan berbahas di Parlimen, akan perjuangkan supaya akaun ini dapat digunakan secepat mungkin, selewat-lewat awal bulan Januari, cepat-cepatnya pada bila-bila masalah, supaya orang yang menghadapi sengsara kehidupan sekarang dapat mengeluarkan wang tersebut. Saya nak buat segeralah, orang tak ada duit nak beli beras. Mana ada logik beras RM22.50. Saya ni 2-3 bulan lepas saya beli beras
RM11.5. Lepas tu naik RM13. Lepas tu saya ingat harga beras tempatan dikawal. Tapi beras import tak dikawal. Dengan itu orang kemungkinan besar beras tempatan pun dia jadi beras import, bukan ada beza. Masak nasi sama. Sekarang ni ada orang yang mengaut keuntungan yang tidak sewajarnya mereka berbuat demikian. Kerana beras bukan bahan yang harus diperniagakan. Ini adalah makanan utama rakyat yang harus dipertahankan.